Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah untuk hari ini kita akan tengok hadis yang ke-10. Jadi korang boleh tengok muka surat 34, bermula daripada muka surat 34, hadis yang ke-10. Baik. Kita tengok hadis al-ashir, iaitu fitnatun nisa. Okey, atas ni adalah tajuk dia, hadis yang ke-10, fitnatun nisa. Bertajuk fitnah an-nisa, perempuan lah. Okey. Baik, apa bunyi hadis dia? An Abi Sa'idin Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, Nabi kata apa? Innad dunya hulwatun khadiratun. Okey. Sesungguhnya dunia ini hulwah, satu yang manis, khadirah dan indah. Nabi kata kat dunia ni, betul tak? Manis dan indah. Nak seronok je. Okey. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah, mustakhlifukum fiha, menguasakan kamu apa yang di dalamnya. Maksudnya Allah bagikan satu takhlifan. Satu takhlifan yang tersebut khalifah tadi tu, kita manusia ni sebagai khalifah di muka bumi, satu taklifan kepada kita sebenarnya, tanggungjawab, ya. Fayanzuru kaifa ta'malun, lalu dia melihat bagaimana kamu melakukannya. Apa yang Allah bagi kita kat dunia ni, Allah nak tengok bagaimana kita buat dengan perkara-perkara tersebut. Maka waktu itu fattakud dunya, Nabi kata apa? Fattakud dunya, maka hati-hatilah dengan dunia, ya. Dunia yang kita duduk ni, dalam kita menjalani kehidupan kita, hati-hatilah dengan dunia, ya. Sebab apa? Sebab tadi Allah nak lihat kita. Dan juga wattaqun nisa, dan berhati-hati dengan wanita. Wanita macam mana? Nanti dia akan jelaskan wanita yang macam mana. Fa inna awwala fitnati, kerana bahawa sesungguhnya awwalal fitnah, fitnah yang awal yang berlaku kepada Bani Israel, dalam Bani Israel ni, dan yang ingkar ni tadi, kanat bin nisa, adalah pada perempuan, wanita. Okey. Baik. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kita pergi tengok kepada al-mufradat wat tarakib, perkataan seerti dia, iaitu perkataan pertama hulwah. Perkataan seerti lupa tadi. Hulwah, manis. Apa itu manis? Al-judatu min jihati ta'mi, maksudnya satu penilaian, satu grade dari segi makanan lah, ta'mi. Dalam dunia ni kita nak makan hak manis-manis, hak sedap-sedap, kan? Semua ada kat dunia, kan? Kemudian hadiratun. Apa itu hadiratun? Tadi keindahan. Apa yang indah? Indah ni apa? Judatun min jihatin nazri. Okey. Satu kualiti ataupun satu grade dari segi pandangan. Nak tengok benda-benda yang cantik. Cantik tak dunia ni? Cantik. Dan juga disebut nisa di dalam matan hadis di atas. Kan? Cantik tak perempuan? Cantik. Okey. Jadi itu yang dikatakan dari segi pandangan. Apa yang manis dari segi kita punya makan, apa yang indah dari segi pandangan. Kemudian mustakhlifakum, ja'alakum khalifah, menguasakan. Allah menguasakan kepada kita. Apa maksudnya? Ja'alakum khalifah, menjadikan kamu sebagai khalifah. Khalifah ni apa? Khalifah ni adalah kerja dia mentadbir bumi, memakmurkan bumi. Okay, itu kerja kita. Jadi dalam kita mentadbir bumi ni, kita kena berhati-hati dengan dunia ini. Okey. Kemudian kita pergi kepada syarah dan bayan. Okay, panjang sikit video karya hari ni. Akhbara sallallahu alaihi wasallam, ya, penjelasan dan penerangan. Tadi lupa. Akhbara sallallahu alaihi wasallam, Nabi dah bagi tahu, kan, fil hadzal hadis, dalam hadis ini, bihalil dunya, akan keadaan dunia. Akan keadaan dunia ni,
wa ma hiya alaihi, dan apa yang ada di atas dunia, min wasfi, daripada sifat-sifat allazi yang yarukun nazirin wa za'iqin, yang disukai oleh orang an-nazirin, dan disukai oleh orang yang melihat, wa za'iqin, dan orang yang merasainya, kan. Contoh kita dah tengok sesuatu benda yang cantik, kita suka, dan juga kita dah rasa benda yang sedap, kita akan suka. Okey. Summa akhbara anna Allah, kemudian dibagi tahu bahawasanya Allah ja'alaha mihnah, bahawa Allah mendatangkan kehidupan kita di dunia ni dengan benda yang kita suka tadi, mihnatun wa ibtila, satu mihnah, satu ujian, wa ibtila, satu kekangan, lil ibad, bagi hambanya. Adanya ujian dan kekangan bagi manusia, bukannya kita boleh ikut dan ikut suka je. Summa amara bifi'li, kemudian diperintahkan dengan perbuatan al-asbab, yang menjadi sebab. Summa amara bifi'li, dia diperintahkan dengan satu perbuatan al-asbab, yang menjadi sebab. Allati, yang dielakkan minal wuku'i fil fitnatiha, dari jatuh ke dalam fitnah dunia ni tadi. Okey, ada perkara-perkara yang diperintahkan supaya menjadi sebab, yang menjadi asbab, yang mengelakkan daripada kita jatuh dalam fitnah yang ada di dunia ini. Okey, diambil atas hadis ni, innad dunya khulwatun hadiratun, ayu anna dunya, okey, sesungguhnya iaitu dunia ni manis rasanya, khulwah, mizaq, wa hiya hadiratun lil ain, dan indah di mata, wa syai'in lazi yakunu, dan juga sesuatu yang yakunu halwa mizaq, okey, dan menjadi manis rasanya, wa hadiral mara, dan juga indah pandangannya. Banyak benda-benda cantik dekat dunia ni. Okey. Fa innal aini satatlibuhu, maka sesungguhnya mata akan menginginkan, akan menuntut perkara awalan wasanian, perkara yang pertama dan yang kedua ni. Sebab mata kita ni akan naklah benda-benda yang cantik, nak tengok benda-benda cantik, kan. Satatlibuhu an-nafs, okey, dan yang keduanya nafsu. Okey. Tadi yang pertama adalah mata, satatlibuhu awalan, wasanian, dan yang keduanya satatlibuhu an-nafs, nafsu pula yang akan menuntut benda-benda tersebut. Wa idza ijtama'a amarani, dan jika digabungkan, dikumpulkan dua perkara ini, amran fi talabil ain wa talabil nafs, dalam pada tuntutan mata dan tuntutan nafsu, fayakhsha 'alal insan, maka ditakuti, dikhawatiri, ke atas manusia itu, min an yaqa'a fihi, takut apa? Takut ni manusia ni jatuh ke dalam kedua perkara tersebut, sampai dia jadi lalai, maksudnya lebih kurang itu. Fayaghtarra al-insan, maka tertipulah manusia, terpedayalah manusia, wa yanhamaka fid dunya wa yaj'aluha akbaru hammihi. Bukan, tak ada baris, tak pasal. Okey, wayan hamaka, dan terlalu sibuk pada dunia dan menjadikannya kebimbangan terbesarnya. Hadis ni nak ceritakan tentang macam mana dia jadi fitnah, sampai mana kita ni terlalu terpedaya sehingga kita sibuk dengan dunia, sampai menjadikan kebimbangan terbesar. Dia fikir dunia je, sedangkan patutnya dia fikir bab akhirat, masuk syurga ke masuk neraka ni, gitu kan. Baik.
Seterusnya kita tengok perenggan bawah. Innallaha mustakhlifakum fiha. Innallah mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Okey, ni matan seterusnya dia kata apa? Sesungguhnya Allah mentaklifkan pada kamu, maka dia melihat bagaimana kamu melakukan, iaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu lil muslim. Bahawasanya Nabi berkata kepada orang Islam ni, pesan pada orang Islam ni, innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala ni mentakhlifkan al-insanu, manusia ni, fil ardi, di dunia, liyakumu bitta'atihi, untuk melakukan ketaatan. Itu tujuan yang utama. Nabi ingatkan balik. Wa an yanha nafsihi anil hawa, dan juga menahan dirinya anil hawa, daripada godaan nafsu. Wa yaqumu bima amarahu, dan melakukan dan mendirikan seperti mana yang diperintahkan bihi, dengannya Allah. Maksudnya seperti mana yang Allah perintahkan, itu yang kita kena buat. Wala yaghtarru bid-dunya, dan janganlah tertipu dengan dunia. Wa an ya'maru al-ard, dan memakmurkan bumi, liyaqdaru ala aish fiha. Okey, dan makmurkan bumi untuk apa? Supaya kita nak hidup di dalam bumi tersebut. Kalau kita tak makmurkan bumi, bumi ni jadi kucak-kacir, lagu mana kita nak hidup dengan baik. Okey, wala yaqumuna bitakhribiha, dan janganlah kamu melakukan sesuatu yang merosakkan muka bumi ini. Itu termasuk dalam dikatakan fitnah dunia ni. Sampai kita nak rebutkan benda dunia ni, sampai kita merosakkan dunia ni. Okey. Wasa'ya linashril Islam, dan usaha untuk menyebarkan Islam padanya. Bukan itu saja. Bukan kata kita makmurkan ni, kita jaga, kita kata memelihara hutan dan sebagainya. Bukan. Tapi adalah untuk kita sebarkan Islam padanya. Bila dengan Islam, kita menyebarkan Islam ni, lagi ramailah orang yang akan memakmurkan bumi. Wal mubada'i as-salimah, dan dengan prinsip damai, as-salimah wa akhlaqur rafi'ah, dengan prinsip yang damai dan akhlak yang tinggi, allati amara biha Allah, yang mana yang diperintahkan oleh Allah dengannya, wal ibtiadi anil muharramat, apa ni ayat ni? Okey, dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Tadi Allah kata buat benda yang Allah suruh dan jauh benda yang diharamkan. Okey. Seterusnya ayat fattakud dunya. Allah kata apa? Fattakud dunya, berhati-hati dengan dunia. Berhati-hati apa? Ayu annal insan yajibu alaihi, bahawa manusia itu wajib ke atasnya, ayaqumu bima amarahullah, untuk buat apa yang Allah suruh. Itu maksud berhati-hati dengan dunia, adalah kita manusia ni wajib buat apa yang Allah suruh. Wa yatriku ma naha anha, dan meninggalkan apa yang ditegah akannya. Okey. Wala yaghtarra bil hayatid dunya, dan janganlah terpedaya, dan jangan terpedaya ataupun dan tidak terpedaya bil hayatid dunya, dengan kehidupan dunia. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, maka Allah telah berfirman dalam kitabnya yang mulia itu. Nah, kitab Al-Quran lah, kitab yang mulia. Allah berfirman apa? Okey, kita tengok apa firman Allah Subhanahu Wa Taala. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi gharura. Gharur. Okey. Apa maksudnya? Okey.
Dan janganlah, maka janganlah kamu diperdayakan. Ini kamu buka Quran sendirilah, surah Luqman ayat 33. Fala taghurrannakum, ya, maka janganlah kamu diperdayakan al-hayatud dunya, ya, oleh kehidupan dunia, wala yaghurrannakum, dan janganlah kamu pula diperdayakan dan janganlah kamu diperdayakan oleh bisikan syaitan, billahil gharur, sehingga kamu berani melanggar perintah Allah. Billah tadi dengan Allah, gharur, kamu melanggar perintah-perintahnya. Gitu. Surah Luqman ayat yang 33. Kemudian wahzaru min hayati dunya, maka waspadalah daripada kehidupan dunia ini, li'annaha tazharu lakum bimazahir, kerana apa? Kerana ia menunjukkan kepada kamu bimazahir. Dunia ni dia tunjukkan kat kita dengan satu bentuk, satu pemandangan yang tastahwikum, yang disukai kamu. Benda-benda yang dunia ni tawarkan memang benda yang kita suka. Walakin haqiqatiha ghair zalik, akan tetapi hakikatnya tidaklah seperti yang kita rasa tadi. Indah tu. Wa annaha darul mamar wa ubur, dan dunia ni adalah rumah persinggahan. Darul mamar wa ubur, dia ada merupakan tempat persinggahan saja, bukannya kekal. Walaisat darul maqar, dan bukannya satu rumah untuk kita diami. Makna kata kita jadikan dunia ni tempat kita singgah je, jangan selesa sangat. Rumah kita, tempat kita singgah dengan rumah sendiri beza kan. Jangan kita selesa sangat, kita sementara je. Fa'alal muslim, maka ke atas Islam, orang Islam itu, ayyakuna, mestilah, fid dunya, di dunia ini, ka'annaha gharib, seolah-olah pedagang. Kita datang kat dunia ni, kita berdagang. Dagang apa? Kita membeli akhirat. Au abiris sabil, ataupun pengembara. Satu pengembara. Pengembara nak buat apa? Pengembara nak mencari pahala untuk masuk syurga gitu. Wadarul baqa hiya al-akhirah, dan rumah yang kekal ni adalah rumah di akhirat. Fil jannatillah, dalam syurga Allah, allati aradaha, yang mana ditawarkannya, yang ada dikandungkannya, as-samawati wal ard, langit dan bumi. Kan nak dibandingkan dengan akhirat dengan dunia ni. Dunia ni hanyalah tipu, kita panggil dunia yang fana. Wattakun nisa, dan dikatakan pula apa? Berhati-hatilah dengan perempuan. Apa nak dikatakan sini? Ayu ahzaruhunna li'annahum fitnatun, iaitu berhati-hatilah dengan mereka kerana mereka itu fitnah. Bagaimana menjadi fitnah? Wazalika yushmilu aidan, dan begitu juga merangkumi, yushmilu, merangkumi, aidan juga, al-hazru min kaidi, satu apa? Panggil apa? Hazru ni pesanan, peringatan, min kaidul mar'ah, dengan muslihat perempuan terhadap zaujiha, suaminya. Kita nanti siapa yang jadi suami, waspada. Wa idza kharajat, dan jika keluarnya perempuan, apa yang kita kena berhati-hati tadi, muslihat perempuan tadi kepada suami dia, bila perempuan tu keluar, tabi'atha al-anzar. Okey, bila perempuan ni keluar, tabiatnya, kebiasaannya, dia telah terdedah dengan pandangan dan istashrafaha syaitan. Pandangan dan jangkaan syaitan. Itu yang kita nak kena berhati-hati tu. Bagaimana yang kata perempuan ni boleh jadi fitnah, boleh mendatangkan dosa kepada suami dia. Kalau suami dia salah lah, suami dia tak jaga betul-betul kan. Gitu. Wal mar'ah la yajibu, dan perempuan ni tidak semestinya antakuna, menjadi sebab, fi idlalil nas, dan tidaklah perempuan ni dia jadi satu sebab yang semesti, apa, tidaklah semesti menjadi sebab yang menyesatkan manusia, bukan.
ataupun menggoda mereka. Tapi dia itu yang dipanggil fitnah. Dipanggil fitnah ni dia jadi sebab apa? Nak dikatakan dia bukanlah sebab. Bukanlah sebab. Tapi dia menjadi punca. Itu dia panggil fitnah. Sebab fitnah ni bukan benda yang benar. Kan? Okay. Wa idza kharajat an yakuna khurujuha lil hajah. Dan jika keluar, mestilah keluar kerana keperluan. Maksudnya kita keluar dari rumah lah. Isteri ke, anak perempuan ke, mana kata keluar kerana keperluan. Bukan pergi enjoy dan sebagainya. Okay. Wa ada zalika, dan kecuali yang itu, fal aslu huwa qarar fil baiti. Dan kecuali keluar kerana keperluan tadi, maka asasnya adalah qarar fil baiti. Duduk dan diam dekat rumah. Ini tulis, bukan saya sebut. Saya hanya menjelaskanlah hadis ni. Kama qala Allah Ta'ala, seperti mana firman Allah Ta'ala. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wa qarna fil buyutikun. Maka kekallah di dalam rumah-rumah kamu. Suratul Ahzab. Ya. Wa takhruju ghairul mutatayyibati li'alla taftin nas. Okay. Wa ala rajul an yaghudda basarahu anin nisa. Okay. Wa takhruju ghairul mutatayyib. Okay. Kalau keluarnya bukan kerana yang keperluan, li'alla taftinna annas. Kata apa? Li'alla taftinnas. Okay. Dia boleh jadi barangkali dia boleh menjadi fitnah kepada manusia. Okey, itu saja untuk hari ini. Wallahu a'lam.